Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Baiklah, pada hari ini kami akan membentangkan tentang tugasan 2 iaitu persembahan digital bagi kursus pengantar pengajian pendidikan dengan kod kursus JPPP 1092. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami iaitu Encik Mustafa Kamal bin Alias. Baiklah, kami akan membentangkan tentang konsep, aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Pertama sekali, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri dari 3 orang ahli. Yang pertama, saya sendiri iaitu Muhammad Muslihin bin Samsudin, yang berada di sebelah kiri Syamuddin bin Muhammad Luqman, dan berada di sebelah kanan Muhammad Amirul Syahmi bin Syahrul Nizal. Okey, pertama sekali kita akan tengok dari segi definisi pendidikan dan juga konsep pendidikan dari perspektif Islam, Barat dan juga Malaysia. Yang pertama, definisi pendidikan. Pendidikan atau education berasal daripada 2 perkataan Latin iaitu educare dan juga educer. Educare bermaksud latihan iaitu berfokus kepada pergerakan tingkah laku dan aktiviti untuk membentuk kemahiran. Manakala educer pula bermaksud didikan yang membina pemikiran yang bijaksana dan rasional ke arah pembinaan jiwa manusia yang murni. Seterusnya, konsep pendidikan. Pendidikan berasal dari kata dasar iaitu didik yang membawa maksud ajar, asuh dan pelihara. Pendidikan juga adalah proses mengajar pelbagai cabang ilmu, mengasuh perwatakan, melatih pelbagai kemahiran, menyemai nilai budaya, mendewasakan seseorang sejak kelahirannya. Dekat sini kita ada 3 perspektif iaitu perspektif Islam, perspektif Barat dan juga perspektif Malaysia. Yang pertama, kita tengok dari segi perspektif Islam. Pendidikan disamakan dengan tarbiyah memupuk kebolehan dan potensi semula jadi secara bersepadu dan seimbang menuju kepada pembentukan insan soleh sekaligus beriman kepada Allah Ta'ala. Seterusnya, dari segi Islam juga, mereka menekankan penguasaan pelbagai bidang ilmu meliputi ilmu duniawi dan ukhrawi. Duniawi itu ilmu dunia dan ukhrawi ilmu akhirat yang bersumberkan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, kita tengok dari segi perspektif Barat. Pendidikan dari segi perspektif Barat ini dikatakan berubah mengikut masa dan fungsi sesebuah masyarakat. Pendidikan juga meliputi beberapa konsep iaitu konsep sekolah, konsep liberal, pragmatis dan material, bersumberkan ilmu pengetahuan, pengalaman dan logik akal. Seterusnya, pendidikan perspektif Barat juga mementingkan pendidikan sepanjang hayat. Yang terakhir, perspektif pendidikan melalui perspektif Malaysia. Pendidikan melalui perspektif Malaysia ini dikatakan sebagai alat untuk menyatu padukan masyarakat. Sebagaimana kita tahu, masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, terutamanya 3 kaum utama iaitu kaum Melayu, Cina dan India. Jadi, pendidikan merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyatu padukan masyarakat yang ada. Selain itu, pendidikan juga berfungsi untuk membangunkan modal insan yang seimbang selari dengan falsafah bangsa iaitu melahirkan modal insan yang seimbang dari segi jari iaitu jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Seterusnya, pendidikan sebagai aktiviti persekolahan iaitu mempunyai objektif, rancangan dan organisasi untuk mendidik murid. Yang terakhir, perangkaan dasar pendidikan kebangsaan dan berdasarkan falsafah kebangsaan. Baiklah, setelah kita mendengar tentang konsep pendidikan yang diterangkan oleh Syamuddin, saya pula akan menerangkan tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan. Seperti yang kita sedia maklum, aspirasi dan hala tuju pendidikan bermaksud impian dan harapan kita dalam sistem pendidikan pada masa hadapan. Oleh itu, KPM telah merangka satu pelan yang dikenali sebagai Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang lebih dikenali sebagai PPM dari tahun 2013 sehingga 2025. Pelan ini merupakan usaha Kementerian Pendidikan Malaysia dalam melonjakkan lagi sistem pendidikan negara kita supaya memenuhi standard pendidikan antarabangsa. Oleh itu, KPM akan menyediakan pendidikan yang terbaik untuk semua murid serta menilai prestasi semasa dalam sistem pendidikan bagi meningkatkan lagi prestasi murid. Bagi menjayakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, kerajaan telah menyusun 5 aspirasi. Yang pertama ialah akses kepada kejayaan. Yang kedua, memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Yang ketiga, kualiti standard antarabangsa.
Yang keempat, pelaksanaan berkecekapan tinggi. Dan yang terakhir ialah equity untuk semua murid. Untuk memahami dengan lebih lanjut 5 aspirasi yang terdapat dalam pelan ini, saya akan menerangkan satu persatu. Yang pertamanya ialah akses kepada kejayaan. Umum mengetahui setiap warga negara berhak untuk mendapat peluang pendidikan yang sama rata serta berkualiti, bermula dari prasekolah sehingga sekolah menengah atas. Hal ini membantu mereka dalam meningkatkan prestasi dan mengembangkan potensi diri. Oleh itu, guru akan memberikan pengajaran yang sama rata tanpa mengira status sosial maupun kaum. Yang kedua ialah kualiti standard antarabangsa. Oleh itu, KPM akan memastikan semua mendapat peluang pendidikan yang cemerlang dengan hasrat meletakkan Malaysia berada pada kelompok sepertiga teratas di peringkat antarabangsa. Perkara ini juga penting dalam meningkatkan skor pengukuran TIMSS dan PISA. Kesannya, setiap guru haruslah mempunyai pengetahuan yang luas dalam proses pembelajaran. Yang ketiga pula ialah equity untuk semua murid. Equity untuk semua murid ini bermaksud wujud jurang dari segi murid yang berada di luar bandar dan di bandar, tahap sosioekonomi, antara gender dalam aspek pencapaian murid. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia berusaha untuk mengurangkan jurang pencapaian antar murid. Faktor ekonomi dilihat menjadi penyumbang terbesar kepada jurang pencapaian. Kesannya, guru akan memberikan sokongan dan pengajaran yang sama rata dan terbaik kepada semua murid untuk mengelakkan berlakunya pilih kasih. Kerajaan juga perlu memberikan sokongan dari segi peralatan dan kewangan kepada golongan yang terabai ataupun ketinggalan. Yang keempat pula ialah memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Setiap murid menghabiskan masa seawal usia 7 tahun sehingga 14 tahun di sekolah. Hal ini menjadikan sekolah sebagai platform terbaik untuk membina perpaduan melalui interaksi antara murid dalam pelbagai kaum. Keadaan ini membantu murid untuk berkongsi pengalaman dan aspirasi dalam memperkukuhkan lagi perpaduan negara. Dalam situasi ini, guru berperanan dalam menerapkan nilai murni yang terbaik serta menunjukkan suri teladan kepada murid. Yang terakhir adalah pelaksanaan berkecekapan tinggi. Sepanjang tahun, Kementerian Pendidikan menerima peruntukan yang tertinggi, tetapi kadar keberhasilan murid tidak sepadan dengan nilai pelaburan. Namun, kerajaan akan tetap meneruskan pelaburan dalam kementerian ini dengan memaksimumkan keberhasilan murid. Oleh itu, bagi membantu meningkatkan keberhasilan murid, guru haruslah memaksimumkan kompetensi dalam tempoh pengajaran supaya seiring dengan keberhasilan murid, usaha mempelbagaikan teknik pengajaran harus dipergiatkan bagi meningkatkan mutu pengajaran. Okey, dan untuk yang terakhir ialah kita akan melihat tentang implikasi terhadap guru, implikasi terhadap aspirasi dan hala tuju kepada guru itu sendiri. Jadi seperti yang kita tahu guru ini merupakan penggerak kepada pembangunan pendidikan dengan menyahut cabaran transformasi pendidikan negara melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Okay, jadi ini kerana guru merupakan tunjang kepada segala dasar yang digariskan oleh pihak kerajaan dan tanpa mereka, segala perancangan ini akan terbengkalai begitu sahaja. Okey, jadi jika kita lihat untuk yang pertama, implikasinya adalah dapat meningkatkan kualiti guru di mana sikap guru yang berdedikasi, dinamik dalam profesion keguruan serta teguh dalam etika perguruan dan etika perkhidmatan awam serta peka dan prihatin terhadap keperluan murid dapat menjadi role model kepada warga pendidik. Dan yang kedua, keterlibatan guru memahami falsafah pendidikan kebangsaan FPK serta Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 yang telah dirancang rapi mampu memberi nilai tambahan profesionalisme guru. Dan yang akhir sekali, pengenalan transformasi sekolah TS25 selari dengan hasrat meningkatkan potensi guru dalam profesional mereka. Jadi kita dapat lihat dekat sini, ianya dapat melahirkan modal insan guru berkualiti yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan dan boleh menyumbang kepada bakti negara. Dan yang kedua, kesan implikasi yang kedua ialah menyumbangkan kepada pengajaran dan pembelajaran bermakna yang efektif terhadap murid.
Okey, jadi guru berupaya meningkatkan hasil pembelajaran ke arah pembangunan potensi murid selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, guru juga berkemahiran menguruskan sumber pengajaran berupaya alat bantu mengajar, bijak menguruskan masa pengajaran dan pembelajaran serta dapat mengenal pasti masalah, keperluan dan kelebihan pembelajaran murid serta mampu menyediakan program tindakan alternatif dalam susulan dalam pengajaran dan pembelajaran, berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi. Jadi kita lihat dekat sini, implikasi ini dapat guru dapat mencapai objektif sesuatu mata pelajaran yang diajar oleh guru tersebut. Dan yang terakhir sekali, kesan yang terakhir iaitu kesan yang ketiga, di mana ini dapat memartabatkan keguruan sebagai bidang profesional. Okey, jika kita lihat kat sini pemahaman guru terhadap kod etika dalam profesional keguruan, budaya kerja KPM, aspirasi dan hala tuju pendidikan mampu membantu guru bertingkah laku sesuai dan menjayakan tugas mereka mengikut norma-norma moral yang dapat memberi sumbangan kepada masyarakat. Okey, personaliti dan imej guru seperti budi bicara, percakapan, tingkah laku menyebabkan mereka menjadi role model kepada murid dan menjadi contoh dalam masyarakat. Tambahan pula, personaliti guru menjadi cerminan kepada bidang perguruan. Okey, jadi kat sini kita lihat bahawa ini dapat membentuk guru yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga sahsia. Kesimpulan yang boleh kita buat daripada perbincangan tentang aspirasi dan hala tuju serta implikasi terhadap guru adalah terdapat pelbagai dasar yang telah diwujudkan oleh pihak kerajaan untuk mencapai impian negara. Dasar ini bukan sahaja memberi impak kepada pegawai perkhidmatan pendidikan iaitu gurulah, cikgu, malah ia juga memberi kebaikan kepada murid-murid. Oleh itu, semua pihak yang terlibat perlulah memainkan peranan masing-masing dalam memartabatkan pendidikan di Malaysia agar kita mendapat manfaat di masa yang akan datang. Ini kerana generasi muda merupakan pemimpin negara di masa hadapan. Persis kata pepatah, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara.